Setiap masyarakat tamadun perlu menempuhi proses yang sukar sebelum mahu meningkatkan sesuatu tamadun tersebut seperti penindasan, kekacauan dan kejatuhan tamadun. Walau bagaimanapun, sejarah lampau seperti kemajuan dan perkembangan sesebuah tamadun seperti tamadun Cina harus dikaji dan dapat memperolehi faktor-faktor kejayaan daripada tamadun Cina. Keamanan dan keharmonian dapat dicapai melalui perkembangan tamadun Cina dan menjadi sebuah tamadun yang amat berjaya dan maju. Masyarakat tamadun Cina mempunyai fahaman dan agama yang berbeza-beza, berlandaskan pelbagai falsafah dan ia memberikan impak dan kesan kepada sistem perkembangan tamadun Cina. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan bagi melihat perkembangan masyarakat Cina dari segi kepelbagaian falsafah dan agama dalam tamadun Cina. Kajian ini dijalankan agar pengkaji dapat mengetahui lebih maklumat tentang kepelbagaian falsafah dan agama serta pemikiran falsafah Cina pada zaman masyarakat tamadun Cina. Tamadun Cina merupakan salah satu tamadun tertua yang terletak di lembah Huanghe. Tamadun Cina yang berasal dari lembah Sungai Wujud 4000 tahun dahulu adalah dipercaya bahawa tamadun Cina berasal dari Mongol. Dan zaman ini dipanggil zaman batu terakhir. Ia bermula di lembah sungai ketika itu dan berterusan hingga ke hari ini. Kerana ia tidak diserap oleh tamadun lain. Tamadun Cina terdiri daripada dua bahagian iaitu utara dan selatan. Ini adalah bahagian terbesar tamadun Cina. Ahli sejarah percaya kewujudan tamadun Cina sejak 2500 sebelum Masihi. Lembah Sungai Kuning mempunyai tanah yang subur, oleh itu penduduk di sini menjalankan kehidupan mereka secara tidak langsung. Kemunculan tamadun Cina terletak di lembah Sungai Kuning. Kampung kekal diwujudkan kerana orang Cina tidak suka berhijrah. Masyarakat Cina mementingkan pendidikan, perniagaan dan kesusastraan. Matlamat utama masyarakat Cina adalah untuk lulus peperiksaan negeri. Sistem peperiksaan negeri Cina yang masih diteruskan dan diubah supaya merupakan sistem peperiksaan tertua di dunia ini. Terdapat 3 peringkat pendidikan yang terdapat dalam tamadun Cina iaitu rendah, menengah dan lebih tinggi. Dalam pendidikan rendah, tumpuan diberikan kepada aktiviti mengenal dan menghafal ideogram. 9 buku kumpulan itu juga harus dihafal tanpa memahami maksudnya. Penekanan terhadap penulisan dan sastra adalah di peringkat menengah. Manakala dalam pengajian tinggi, penekanan diberikan kepada penerjemahan buku suci. Pada zaman dinasti Shang, sistem penanaman tanaman kontan secara bergilir, terutamanya di kawasan Bukit Arata telah diperkenalkan. Di samping untuk memenuhi permintaan pasar buruh Cina, kaedah ini bertujuan untuk meluaskan kawasan pertanian. Kawasan lereng bukit diratakan untuk meluaskan kawasan pertanian untuk tanaman kontan yang besar dan besar berkembang. Selain itu, pembinaan terusan telah digunakan untuk sistem pengairan pertanian menghasilkan tanaman padi. Bidang pertanian terus berkembang pesat pada zaman dinasti Qing, Song, Ming, Yuan dan Tang dengan bantuan penuh dan insentif dari Maharaja Cina sendiri. Agama Konfusius mempunyai tulisan klasik yang diterbitkan dalam kitab atas nama Konfusius. Ia mengandungi aspek-aspek tertentu, antaranya aspek falsafah, pendidikan dan sosial politik, juga terkandung dalam kitab Luyu. Penekanan yang diberikan oleh ajaran utama agama Konfusius adalah nilai dan sifat mulia, contohnya kemanusiaan, kesusilaan dan ketaatan kepada ibu bapa. Konfusius sangat teliti menyebabkan kebanyakan ajaran diwarisi dan diamalkan. Pengaruh agama ini banyak meluas ke negara lain. Agamawan ini adalah pandangan dunia etika, sosial, ideologi, politik, tradisi, keilmuan. Agama Buddhisme Cina merupakan kepercayaan yang telah lama diamalkan oleh rakyat Cina dan rakyat lain. Malahan juga kepercayaan mereka banyak mempengaruhi budaya dan pandangan semesta. Cara ini mengalami proses pengubahsuaian dalam sistem keagamaan termasuk ciri-ciri kechinaan. Lalu ia akhirnya dikenali sebagai Buddhisme Cina. Di samping itu, ajaran ini mempunyai falsafah iaitu 8 lapis mulia atau jalan pertengahan. Ia dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu Panna, Samdhi, Sila.
Agama Daoisme diasaskan oleh dua orang pemikiran agung Cina iaitu Laozi dan Xuanzi. Dalam kitab Don Jizing membahaskan metafizik dua dan dua cabang seperti pemikiran falsafah dan aliran agama tersebut. Ajaran Daoisme disenaraikan dalam 4 ajaran iaitu Dua bererti tidak terbentuk dan tidak terlihat, Yin dan Yang iaitu saling melengkapi untuk menghasilkan kekuatan dan tenaga. Seterusnya adalah aliran Fa atau legalisme. Aliran ini adalah aliran yang sangat mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kerap menekankan pemerintahan bercorak pemusatan kuasa di tangan raja yang menggunakan kuasa undang-undang. Falsafah legalisme telah mengambil pendekatan undang-undang agar rakyat dapat memupuk kesetiaan terhadap rajanya. Aliran Fa mempunyai 3 cabang iaitu Fa yang bermaksud undang-undang, Shu yang bermaksud taktik khas dan Shi yang bermaksud authority. Rumusan yang dibuat itu dilakukan oleh ahli falsafah Cina iaitu Han Feizu semasa pemerintahan dinasti Qin. Seterusnya adalah agama Islam. Agama Islam telah dibawa masuk dan diperkenalkan di negara China melalui 2 jalan. Jalan pertama adalah jalan darat dan jalan kedua adalah jalan laut. Kedua-dua jalan ini diperkenalkan seawal abad ke-7 Masihi. Pedagang Parsi dan pedagang Islam telah mendarat di selatan China dan mendirikan masjid di Guangzhou dan Guangzhou. Kemuncak kegemilangan Islam di China ialah pada zaman dinasti Yuan. Pada zaman itu, tokoh-tokoh Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada pembangunan ketamadunan China seperti astronomi, takwim Islam, perubatan, sains dan teknologi. Assalamualaikum, Cik Nurul, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sihat. Kalau tak keberatan, saya ingin menemu bual Cik Nurul sedikit mengenai kepelbagaian falsafah dan agama tamadun Cina bagi tujuan tugasan kerja khusus kumpulan saya. InsyaAllah saya bantu apa yang saya mampu. Okey, saya mulakan sekarang ya. Soalan saya, adakah Cik Nurul tahu tentang sedikit mengenai perkembangan yang berlaku pada tamadun Cina? Perkembangan yang berlaku pada tamadun Cina. Setahu saya terdapat banyak juga perkembangan yang berlaku pada tamadun Cina. Terdapat ramai ahli falsafah seperti Confucius yang menjadi perhatian masyarakat. Yang istimewanya tamadun Cina ini ialah pendidikan yang dianggap penting dan mengekalkan masyarakat berilmu serta memberi kesan yang baik seperti disiplin diri, keamanan dan keharmonian. Saya harap saya telah menjawab persoalan awak tadi. Ya, terima kasih kerana Cik Nurul telah memberi kita sama. Sama-sama. Kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahawa tamadun Cina telah memberikan banyak sumbangannya terutamanya dalam bidang agama dan falsafah. Ia memberikan pelbagai nilai dan impak yang dapat kita ikuti dan digunakan sehingga masa kini. Nilai yang saya dapat pelajari melalui kajian tamadun Cina ini ialah saya dapat menambah ilmu pengetahuan secara mendalam tentang kepelbagaian falsafah dan agama tamadun Cina. Tamadun Cina ini merupakan satu tamadun yang lama wujud di bumi ini. Kejayaan masyarakat tamadun Cina dalam membina negara kota yang maju dan pemerintahan yang stabil dan mempunyai pelbagai ilmu falsafah yang dipelajari. Dengan usaha dan sikap pentingkan ilmu, masyarakat tamadun Cina dapat mencapai kemajuan dan perubahan dalam pelbagai bidang bagi negara mereka. Nama saya Nurul Slimiti Jimmy. Refleksi terhadap kerja kursus ini, saya mula merasai kepentingan mata pelajaran kitas terhadap diri saya kerana saya dapat belajar asal-usul serta perkembangan tamadun. Contohnya melalui pencarian maklumat berkaitan dengan kitas tamadun Cina. Saya begitu teruja dalam meneliti dan membaca setiap ilmu yang bagi saya amat bernilai. Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi, saya akan praktikkan sebaik mungkin dan akan menyebarkan ilmu ini kepada pelajar yang lain. Setelah saya banyak membuat pencarian, saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar dan orang sekeliling. Assalamualaikum dan selamat serta. Nama saya Izzah Kamila Miti Nurim. Bagi kajian yang telah dijalankan oleh kami, nilai yang saya dapat perolehi daripada keseluruhan ialah saya dapat mengenal pasti apakah jenis-jenis dinasti yang terdapat pada tamadun Cina
yang berkembang pesat. Selain itu, saya juga mengetahui apakah jenis-jenis pengusahaan dan perkembangan yang dilakukan oleh maharaja-maharaja Cina dalam usaha untuk mengembangkan lagi pertanian yang terdapat pada negara mereka ketika itu. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Julia Afiani binti Afiqil. Nilai yang saya dapat pelajari daripada kajian ini adalah saya dapat mengetahui kepelbagaian agama dan falsafah dalam tamadun Cina. Malahan juga falsafah dan kata-kata daripada setiap agamawan memberi efek kepada saya untuk mempelajari lebih mendalam tentang falsafah agamawan tersebut. Contohnya agama Confucius, falsafah dapat saya mengetahui tentang kitab-kitabnya ataupun kata-kata mutiara yang diberikan oleh agama tersebut. Nilai yang kita dapat adalah kita dapat mengetahui bahawa kesemua agama dan fahaman dalam tamadun Cina ini telah menyampaikan ajaran yang baik seperti disiplin diri dan betapa pentingnya keamanan sesebuah negara serta kebaikan kepada bangsa-bangsa yang menganutinya, kerana tidak ada satu pun agama yang mengajar kita untuk berbuat keburukan. Tamadun Cina juga telah banyak berjasa dalam menyumbang pemantapan dan kelangsungan Asia Tenggara, khususnya di Malaysia.